Bagaimana jika gigitan anjing yang mudah menjadikan otak anda seperti perangkap tanpa jalan keluar? Begitulah cara rabies berfungsi, salah satu virus paling menakutkan di planet kita. Virus ini mengambil masa. Selepas digigit, ia bersembunyi di dalam badan selama 10 hari hingga setahun, perlahan-lahan menjala di sepanjang saraf terus ke otak. Dan sementara anda tidak merasa apa-apa, tiada jalan untuk berpatah balik. Sebaik sahaja virus sampai ke otak, mimpi ngeri yang sebenar bermula. Demam, agresif, halusinasi. Orang yang dijangkiti melihat raksasa di tempat yang tidak ada, menyerang orang, menjerit tanpa sebab. Tetapi perkara yang paling teruk ialah air. Pesakit dahaga dan mati dahaga, tetapi hanya melihat segelas air menyebabkan ketakutan dan sawan yang begitu liar sehingga mereka membuangnya. Ini benar-benar berlaku. Doktor mengikat pesakit sedemikian di katil mereka. Kerana semasa sawan, orang yang dijangkiti mampu mencacatkan jururawat dengan tangan kosong. Otak terbakar dari dalam, namun orang itu tetap sedar. Hanya segelintir orang yang terselamat daripada tanda-tanda awal penyakit ini, secara literalnya segelintir sepanjang sejarah perubatan. Selebihnya mati dalam masa seminggu, sedar sepenuhnya dalam keadaan panik dan kesakitan. Setiap tahun, kira-kira 60,000 orang mati akibat rabies. Hampir semua kematian ini berlaku di kawasan tanpa vaksinasi yang mencukupi. Dan gigitan kucing atau kelawar berfungsi sama seperti gigitan anjing. Bagaimana jika suatu hari nanti anda tidak dapat tidur? Bukan untuk sehari, bukan untuk seminggu, selama-lamanya. Ini berlaku kepada orang yang mempunyai kecacatan genetik yang jarang berlaku dalam DNA mereka, insomnia keluarga fatal. Ia bermula secara senyap, seseorang menyedari tidur mereka menjadi lebih teruk. Kemudian lebih teruk, kemudian tidur langsung tidak datang. Tiada pil yang membantu. Otak enggan berhenti berfungsi. Selepas beberapa bulan tanpa tidur, halusinasi bermula. Orang itu melihat orang yang tiada di sana, mendengar suara dan tidak lagi dapat membezakan orang tersayang daripada orang yang tidak dikenali. Badan menggigil, pertuturan menjadi goyah dan koordinasi hilang. Doktor telah mencuba segala-galanya, pil tidur, anestesia, malah kematian buatan. Tiada apa yang berkesan. Otak terus berfungsi pada kapasiti penuh, enggan memberi badan rehat walaupun seminit. Pada ketika ini, pesakit tidak boleh makan seperti biasa dan hampir tidak boleh bercakap. Tetapi mereka sedar, mereka mendengar dan merasai segala-galanya. Mereka tidak boleh menutup mata dan tidur. Tidak akan pernah lagi. Kematian berlaku kira-kira setahun selepas bermulanya penyakit ini. Tiada penawar. Para saintis masih belum tahu cara menghentikannya. Otak terbakar dari dalam, seolah-olah seseorang sedang membakarnya secebis demi secebis. Penyakit ini diwarisi. Jika salah seorang ibu bapa sakit, peluang untuk dijangkiti adalah 50%. Sesetengah keluarga hidup dengan pengetahuan ini dan hanya menunggu. Bayangkan penyakit di mana badan anda mula hancur dari dalam. Darah mengalir dari telinga, mata dan melalui kulit anda sekaligus. Ini bukan filem seram. Ini Ebola, virus sebenar yang membunuh dalam masa 2 minggu. Beberapa hari pertama kelihatan seperti selesema biasa, demam, lemah, sakit badan. Anda fikir anda hanya dijangkiti selesema. Sementara itu, virus itu sudah memusnahkan dinding saluran darah di seluruh badan anda. Pada hari kelima, sesuatu bermula yang doktor tidak dapat alihkan pandangan mereka. Kulit anda menjadi lebam dan darah mengalir tanpa kawalan dari setiap luka. Organ dalaman anda mula kehilangan bentuknya. Pendarahan datang dari mana-mana, gusi, hidung, usus. Dalam kes yang paling teruk, anda berdarah terus melalui kulit anda. Namun anda sedar, anda merasakan setiap saat tentang apa yang berlaku. Kematian berlaku akibat kegagalan semua organ anda sekaligus. Jantung, buah pinggang, hati, semuanya sekaligus. Dalam beberapa wabak, 9 daripada 10 orang yang dijangkiti meninggal dunia. Doktor meninggalkan wad mereka dan hanya menangis. Virus ini berjangkit dengan menyentuh orang yang dijangkiti atau badan mereka selepas kematian. Inilah sebabnya mengapa seluruh kampung telah pupus selepas orang ramai datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mara yang telah meninggal dunia. Masih tiada penawar. Terdapat vaksin, tetapi ia tidak berkesan terhadap semua varian. Wabak baharu berlaku setiap beberapa tahun. Dan setiap kali, ia adalah perlumbaan baharu menentang kematian. Terdapat sejenis bakteria yang boleh memakan daging hidup. Ia kedengaran seperti fiksyen, tetapi pakar bedah menemuinya setiap tahun. Dan apabila ia mula berfungsi, ia mengambil masa berjam-jam. Fasilitis nekrotikan bermula tanpa disedari, luka kecil, cala, kadangkala hanya cucukan. Dalam masa 24 jam, terdapat kemerahan dan kesakitan di sekelilingnya. Dalam masa 24 jam, kulit menjadi hitam. Dan pada ketika ini, tiada tisu hidup yang tinggal. Selalunya, jangkitan bermula selepas kecederaan ringan, luka di dapur, gigitan serangga, serpihan kecil. Tiada siapa yang menganggap ia berbahaya. Dan itulah perangkap utama. Perkara yang paling menakutkan ialah kelajuannya.
Seseorang tidur dengan sedikit kemerahan pada kaki mereka dan bangun di unit rawatan rapi di mana doktor sedang berdebat sama ada untuk memotong. Ia mengambil masa kurang daripada 24 jam. Bakteria itu merembeskan toksin yang memusnahkan tisu lebih cepat daripada mana-mana antibiotik boleh bertindak. Dalam masa 12 jam, ia bergerak sejauh yang sama dengan panjang lengan. Orang ramai kehilangan anggota badan semasa mereka tidur. Satu-satunya rawatan adalah dengan segera membuang semua yang dijangkiti. Pakar bedah secara literal membuang ketulan badan untuk menghentikan penyebaran. Kadangkala seluruh lengan atau kaki mesti dibuang untuk menyelamatkan nyawa. Kira-kira 70% pesakit terselamat. Selebihnya mati akibat keracunan darah walaupun selepas pembedahan kecemasan. Mereka yang terselamat akan ditinggalkan dengan parut yang besar atau bahagian badan yang hilang selama-lamanya. Sebatang paku kecil berkarat di tapak kaki anda. Anda membasuh luka itu dan melupakannya. Seminggu kemudian, badan anda berubah menjadi kayu dan ini bukan sekadar ungkapan kiasan, ia adalah fakta perubatan. Bakteria memasuki mana-mana luka di kulit dan merembeskan salah satu toksin semula jadi yang paling kuat di dunia. Toksin ini menyekat isyarat dari otak ke otot tetapi tidak begitu banyak sehingga ia mengendur. Sebaliknya, otot mula kekejangan dan tidak mahu melepaskannya. Pertama, leher dan rahang. Orang itu tidak boleh membuka mulut, tidak boleh bercakap, tidak boleh makan. Kemudian kekejangan itu menguasai seluruh badan. Apabila dah ada kekejangan, orang itu hanya berhenti bernafas. Belakang melengkung sehingga tumit hampir menyentuh bahagian belakang kepala. Ia adalah salah satu perkara paling menakutkan yang pernah dilihat oleh doktor. Rawatan berlangsung selama berbulan-bulan. Pesakit dilumpuhkan sepenuhnya dengan ubat-ubatan dan mesin khas bernafas untuk mereka. Jika tidak, otot mereka sendiri akan mencekik mereka. Dan selama ini, mereka kekal sedar. Tanpa rawatan, kira-kira 1 daripada 2 orang mati. Vaksin itu wujud dan berfungsi hampir sempurna. Tetapi setiap tahun, lebih daripada 100,000 orang mati akibat tetais hanya kerana mereka tidak divaksin. Sebahagian daripada penyakit dalam episod ini boleh dihentikan dengan 1 suntikan. Hanya 1. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting.